السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa khabar semua ibu ayah? Sabahul khair, sabahun nur. Mudah-mudahan Allah berkati pagi kita dengan kita ucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi ini saya kira kesekian kalinya saya hadir dalam program semarak ataupun imarah masjid, dan hari ini tajuk yang akan saya bincangkan serba sedikit kerana ini kuliah subuh kan. Kalau kursus ke seminar ke bolehlah panjang-panjang tapi oleh kerana ini kuliah, sedikitlah mutiara daripada Al-Quranul Karim, dan memang sepanjang saya pusing ke sana kemari di sekitar Perlis ni, tajuk yang saya banyak bicarakan adalah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Hari ini kita tengok ayat-ayat tentang kiamat di dalam Al-Quran. Tajuk tu besar. Ayat-ayat kiamat dalam Quran ni banyaklah, beratus-ratus. Jadi bila tajuknya dah begitu, ditetapkan oleh pihak penganjur, tak apalah saya kecilkan skop tajuk itu kepada satu tajuk. Kita ambil beberapa ayat sajalah. Kalau tengok ayat Quran yang berbicara tentang kiamat, banyaklah. Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah An-Nisa, surah An-Nisa saja ada 2 tempat yang bicara secara khusus tentang qiyamah. Kemudian surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, Maryam. Kebanyakan surah menceritakan tentang qiyamah. Cuma daripada banyak-banyak ayat yang cerita secara spesifik kiamat, ada satu surah namanya surah Al-Qiyamah sendirilah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Ini surah Al-Qiyamah dipetik secara spesifik. Namun begitu dalam surah Qiyamah 1 hingga 13 saja yang cerita tentang kiamat. Lepas daripada itu cuma cerita pasal manusia. Bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Ini cerita, Tuhan cerita pasal manusia sedikit dan sifat manusia itu, dan sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Al-Quran. Namun bukan sini saya nak cerita panjang. Walaupun kiamat cerita ada dalam surah Qiyamah dan dinamakan surah itu surah kiamat. Di sana juga ada surah Al-Mursalat, An-Naba, yang cerita panjang juga. Qiyamah dia hanya cerita pasal kiamat dalam 13 ayat. 13 ayat je. Surah An-Naba dia cerita pasal kiamat lebih kurang 23 ayat. Cerita pasal kiamat. Surah An-Nazi'at cerita pasal kiamat 14 ayat. Yang ni saya cerita, tak cerita detail lah, tu deep lah, tapi saya akan cerita detail nanti pada satu surah ni. Kemudian surah An-Nazi'at cerita pasal kiamat lebih kurang 18 ayat. Surah Abasa cerita pasal kiamat berbelas ayat juga. Surah Takwir 14 ayat. Surah Al-Mutaffifin 36 ayat. Yang paling panjang cerita pasal kiamat surah apa tuan-tuan? Surah yang paling panjang diceritakan pasal kiamat adalah surah Al-Waqi'ah. Surah apa? Al-Waqi'ah. Nah, ini tajuk kita hari ni lah. Saya minimizekan pada tajuk kiamat pada surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ni apa dia? Kiamat lah. Al-Waqi'ah juga berarti Al-Qiyamah. Surah yang memiliki 96 ayat. Separuh daripada dia cerita pasal kiamat saja. Surah dalam susunan Rasam Uthmani, surah yang ke-56, dan Tuhan turunkan kebanyakan ayat dalam surah Al-Waqi'ah ini sebelum daripada hijrah, qablal hijrah. Yang kata Makkiyah itu iaitu qablal hijrah, turunnya ayat, nuzul ayat qablal hijrah, turun ayat tu sebelum daripada hijrah. Setengah kita kata apa maksud Makkiyah? Yang kata Makkiyah tu apa maksud dia? Turun kat Mekah, kan? Itu kurang tepat. Yang paling tepat, turun ayat Al-Quran sebelum daripada hijrah, dipanggil Makkiyah. Sekalipun ayat tu turun sebelum hijrah ataupun semasa Nabi berada di Mekah, dipanggil qablal hijrah, Makkiyah. Tapi kalau ayat tu turun selepas daripada hijrah, sekalipun turun di Mekah, dipanggil
Madaniyah. Madaniyah. So Al-Waqi'ah adalah surah dipanggil surah Makkiyah. Mari kita baca sama-sama, ambil keberkatan daripada surah Al-Waqi'ah. Boleh no? Sini semua hafal kot surah Waqi'ah ni. Pasal tengok kaya-kaya semua. Kaya iman, kaya hati nah, sihat. Ni semua kaya. Amai dengan surah Al-Waqi'ah. Allah lepaskan kita daripada kepapaan dan kefakiran. Ikut bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين Masya Allah, tabarakallah. Baik, sedikit kita ambil daripada 17-18 ayat. Kita baca daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni disebutkan kelebihan membacanya di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang dihimpunkan
oleh di antaranya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatan abada. Barang siapa yang membaca surah al-waqi'ah pada setiap malam. Bila nak ajar tuan-tuan? Setiap malam. Dan tak dikhususkan pada satu-satu malam, mana-mana malam. Hari Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, Jumaat ke, kita rajin baca waqi'ah. Apa kelebihan dia? Lam tusibhu faqatun abadan. Dia tidak ditimpa kefakiran selama-lamanya. Atau kama qala Rasul. Satu lagi hadis tadi Imam Suyuti duk sebut dalam Al-Jami' As-Saghir, kitab dia lah, dihimpunkan hadis-hadis. Satu lagi imam, iaitu Al-Imam Asy-Syaukani, dalam tafsirnya dia nukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan, ditakhrijkan oleh Ibnu Asakir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul waqi'ah, suratul ghina. Surah waqi'ah ni surah yang sangat kaya, surah kekayaan. Surah waqi'ah ni surah apa dia? Surah kekayaan. Faqra'uha wa'allimuha auladakum. Maka bacakanlah surah Al-Waqi'ah itu dan ajarkanlah anak-anak kamu membaca, menghafal, memahami surah Al-Waqi'ah. Artinya anak kita daripada kecil ni tak kecil dah, besar dah ni dah tak syekh lah. Umur apa? Nak kahwin lah? Berapa umur? Dah jam 4. Boleh dah surah Waqi'ah? Lepas ni boleh lah. Bagi boleh dah surah Waqi'ah, pasal dia tak syekh lah. Anak saya kecil-kecil lah, masa darjah 4 ni ada lah, darjah 5 kan, kecil-kecil semua, 6 orang, nak masuk 6. Antara surah yang saya tekankan dia hafal adalah surah Waqi'ah ni, berdasarkan hadis Nabi ni. Pasal Nabi kata, ajar anak kamu baca surah Waqi'ah, ajarkan dia dengan surah Al-Waqi'ah, pasal dia surah kekayaan. Ya. Jadi surah tu kalau tuan-tuan tengok pendek ya, sikit-sikit ya, 3 patah perkataan. Idza waqa'atil waqi'ah. Saya buat macam mana anak saya pasang tu CD tu, CD ke, kadang saya sendiri rekod. Saya ni PKP duk ada Malaysia lah, kalau tidak memang merata. Saya rekod bacaan saya, voicemail ke apa, suruh dia ikut baca tu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Baca seketul-seketul. Kita balik nanti pergi tengok dia baca surah tu, pasal dia dengar je. Tak payah nak ajak satu-satu. Dia dengar, budak ni dia dengar lagi dia boleh cepat hafal. Bukti dia, cuba mak-mak pasang lagu Hindustan kat rumah. Cepat lah. Mesyair tunai, kejap je boleh. Kejap je dia boleh lagu Hindustan tu. Kan? Cuba bagi, kalau nak boleh kat dia tu Quran, cuba bagi dengar Quran. Laju. Alhamdulillah. Jadi kalau kita selalu kalau rumah tu Quran, banyak duk masuk dalam kepala dia Quran lah.
Jadi itu kelebihan surah Waqiah. Pasal apa kita duk baca? Pasal dinyatakan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, seorang tokoh ulama, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia juga ada nukilkan dalam kitab dia daripada Abu Dhibah, berkata ketika Abdullah bin Mas'ud sedang tenat, seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tenat dan nazak. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menziarahinya dan bertanya berkenaan peninggalannya kepada anak perempuannya. Maka Ibnu Mas'ud sebut, "Atakhsha ala banatil faqr? Inni amartu banati yaqra'na kulla laylatin suratul waqi'ah. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratul waqi'ah kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada." Abdullah bin Mas'ud ini masa itu dia nazak, seorang sahabat Nabi lah, sahabat yang terkenal dalam bidang Quran ni, nama dia Abdullah bin Mas'ud. Selain daripada itu, siapa lagi sahabat yang terkenal? Ubay bin Ka'ab kan? Siapa lagi? Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Mereka ni mahir dalam bidang Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni, bila dia nazak, orang mari kat dia. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud, hang tak ada nak tinggalkan wasiat ke untuk anak perempuan tu? Anak lelaki mungkin dapat dah, dia dah boleh dah hidup. Ni anak perempuan ni tak ada ke nak tinggal apa-apa wasiat, reta ke apa ke? Duk pergi pesan dekat Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata, aku tak takut dengan reta untuk anak perempuan aku. Pasal aku dah pesan antara wasiat aku yang paling awal daripada dia kecil dulu, jangan tinggal surah Waqiah. Jangan tinggal. Dan baca dia setiap malam. Jadi aku tak takut nanti bila aku tak ada, dia tak ada reta ataupun dia akan fakir, dia akan miskin. Aku tak takut dah. Pasal aku pegang kata Nabi SAW. Apa Nabi duk pesan? Siapa yang baca surah Waqiah pada setiap malam, lam tusibhu faqatun abada. Dia tak ditimpa kepapaan, kefakiran, kedanaan masa dia hidup nanti. Itu dia kata Abdullah bin Mas'ud. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atamu taslim. Jadi kita bacalah Waqiah ni, pasal apa dia jadi hebat? Rupanya sebahagian daripada surah ni cerita pasal kiamat. Dia jadi hebat tu pasal tengok pula siapakah golongan-golongan yang Allah akan pecahkan nanti pada hari kiamat ni. Antaranya apa? Ada yang golongan dipanggil Ashabul Yamin, yang terima amalan dia dengan tangan kanan. Ada golongan nanti yang akan bangkit, dia akan terima dengan tangan kiri, Ashabul Shimal. Ada satu lagi golongan As-Sabiqun Al-Awwalun ataupun As-Sabiqun As-Sabiqun, golongan yang terdahulu dan dia paling cepat mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok sebuah sedikit kupasan daripada surah Waqiah tentang kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya peristiwa yang besar, iaitulah al-qiyamah. Kiamat ni banyak nama, bukan kiamat saja, terlalu banyak. Lepas itu kalau kita sebut al-qari'ah, apa maksud al-qari'ah? Kiamat juga kan. Terlalu banyak ayat ataupun nama bagi kiamat tu sendiri. Hisab, kiamat juga. Lagi apa? Macam-macam nama kiamat. Antaranya al-waqi'ah. Apabila berlakunya peristiwa besar, yakni kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada terhadap berlakunya kejadian
kadzibah, sesiapa yang dapat mendustakannya. Peristiwa kiamat ni siapa pun tak dusta. Hari ni saya pegang ni tafsir ni, tafsir lafziyah, Quran perkata. Setengah orang ditanya apa bagus tafsir ni, pasal kita terjemah dia mengikut lafaz ayat ni. Contoh tadi, laisa, tidak, liwaqa'atiha, pada kejadian kiamat tu, kadzibah, orang yang mendustakan. Secara tak langsung nanti kita boleh retilah bahasa Arab. Nak reti bahasa Arab ni melalui ni. Tu saya duk ajak kelas tadabbur Quran, kelas bahasa Arab, pakai ni ya. Kan? Bolehlah sebab sedikit. Kita ramai tanya, ustaz macam mana saya nak boleh cakap Arab? Dia kata, terus nak boleh cakap Arab. Saya kata belajar ni, Quran ni macam kita bercakap dengan Allah lah. Quran ni kalamullah, perkataan Allah, percakapan Allah. Bila kita baca Quran ni, dia macam berdialog. Kita sedang berdialog dengan Allah. Baik tu tuan-tuan, kadang-kadang kita ada masalah, kita baca Quran, kita dapat jawapan untuk menyelesaikan masalah tu daripada Quran ni. Kalau tak percaya tuan-tuan, cuba istiqamah dengan kelas tafsir atau kelas tadabbur. Kelas tadabbur ni kita tadabbur ayat Quran. Kita ada masalah, tiba-tiba Allah bagi jawapan masalah kita tu diselesaikan daripada ayat ni, ayat-ayat yang kita baca ni. Banyak saya kongsikan dalam kelas saya di Merata lah. Bila saya bagi dia, saya syarahkan, saya ceritakan asbabun nuzul, kita kaitkan dengan hal semasa, daripada hal yang berkaitan dengan Nabi SAW, dikaitkan dengan semasa. Dia berkata, betul lah ustaz. Betul ya, saya hari tu ni tengok, oh rupanya begini jawapan dia daripada Quran. Sebab itu Quran itu Tuhan kata, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak tadabbur Quran? Tadabbur ni kita baca dia, kita memahami dia, dan kita cuba apply, kita cuba beramai dengan dia dalam kehidupan kita. Banyak siri jawapan dia. Hebat Al-Quran. Cuma kita sayang, kita tak betul-betul tengok dia, perhati. Alhamdulillah, ustaz, seorang sahabat saya, Ustaz Abdul Ahad, dengan tim dia pakat buat ni, terjemahkan satu-satu supaya orang faham kalimah-kalimah ayat Al-Quran Karim. Kiamat itu tidak ada pendustaan baginya, siapa pun tak boleh dustakan dia. Khafidatur rafi'ah, yang merendahkan, khafidah yang merendahkan, rafi'ah yang meninggikan. Idza rujjatil ardu rajja, ketika digoncangkan bumi, rajja, dengan sekuat-kuat goncangan. Siapa dah tak boleh menipu dah, orang mana-mana latar belakang pun, orang hebat ke, raja ke, pemilik syarikat-syarikat yang besar ke, siapa pun tak boleh tipu dengan kedudukan kiamat. Baik pun malaikah, mereka tak boleh tipu dengan kiamat. Hakikat kiamat itu bila berlaku, Allah akan goncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya. Macam mana tu? Allahu Akbar. Kita tak nak bayang. Kita baru timpa sikit masalah, musibah pun kita dah tak boleh nak fikir dah tak boleh nak buat macam mana ni. Ni Covid ni bila nak selesai ni, kita duk merongut, duk berjaga pun duk merebak lagi. Keluar pun merebak, duduk rumah pun merebak, kuarantin pun merebak, tak kuarantin pun merebak. Kita duk pening. Baru sikit je Allah bagi. Makhluk yang kita tak pernah tahu pun dia, COVID-19. Siapa pernah tengok COVID tu macam mana rupa? Yang dia habaq yang tu lah, yang rupa tajam-tajam, rupa durian kecil kan. Dia habaq tu lah. Hakikatnya kita pun tak tahu. Boleh tengok pakai tu je, mikroskop. Hakikat kita pun tak tahu. Tapi semua satu dunia jadi tak tentu hala. Tak boleh nak pergi sana, tak boleh nak pergi sini. Ekonomi jatuh, keluarga habis, negara habis. Dengan makhluk Allah yang kecil itu Allah tak goncang pun. Allah bagi sikit macam tu ya.
Ini goncang bumi. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, dan dihancurkan gunung ganang dengan selebur-leburnya. Gunung tu yang menjadi pasak kepada bumi, Allah hancurkan. Itu hebatnya gunung. Kenapa Allah jadikan gunung? Sebab dia bagi kuat, tak berlaku gegaran besar. Tapi bila Allah leburkan dia, habis bergegar, gempa bumi. Tak stabilnya bumi tu. Kita dapat gunung, kita pi tarah, pecah, ambil dia punya mozaik apa semua kan, habis. Ekosistem alam terancam, flora fauna terancam. Akhirnya ekosistem tu tak jadi dengan baik, tak berjalan dengan baik. Sebab itu Tuhan kata kiamat wa bussatil jibalu bassa, dihancurkan gunung ganang dengan selebur-leburnya. Fakanat haba'an mumbatha, maka menjadilah ia gunung itu haba'an mumbatha, daripada kerah, pejal. Bila Allah hancurkan, dia jadi abu-abu yang berterbangan. Gunung paling tinggi Everest, semua kita tahu kan. Everest yang tinggi itu pun hancur. Di Malaysia paling tinggi Kinabalu, hancur. Di Perlis paling tinggi gunung apa dia? Yang Tok Sami tu kah? Gunung Medan. Tapi saya naik dah tu, yang belakang Hotel Seri Malaysia tu. Apa tu? Tok Sami ya? Bukit apa? Lagi? Bukit lagi? Tapi ada dia panggil Sami apa bukan lah? Saya pergi lah naik tu, tengok orang pakai naik turun, naik apa benda. Kebetulan kita minat naik hiking, kita pergi naik lah. Alhamdulillah, tapi Masya Allah, naik ke atas tu nampak view satu Perlis sampai Kuala Perlis nampak. Bila naik tu kita rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gunung ni tak ada, saya rasa habis, kita terancam habis lah. Gunung ni pasak kepada bumi. Fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah. Bila Allah dah hancurkan semua, lalu berlakulah bangkit semula. Dibangkitkan yang mati, termasuklah kita manusia ini, dibangunkan semula. Dan Allah jadikan kita semua ni 3 golongan. Azwajan thalathah. Ada 3 golongan je waktu tu. Masa kita hidup banyak golongan kan. Masa kita hidup, kita punya puak pun tak sama. Di dunia ni saja dah beribu, mungkin beribu lah, beratus-ratus ribu yang kata kaum ni. Kita Malaysia saja dah berapa dah. Ambil Melayu, Melayu pun dah berapa pecahan tu. Melayu Medan tadi. Melayu mana lagi? Melayu Jawa kan? Melayu belah sini, belah Melayu nak pergi ke Siam, Melayu nak ke Selatan Tai. Melayu pun banyak pecahan tak? Tapi bila hari kiamat nanti, Tuhan jadikan 3 golongan je. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan ke, Iban ke, hang siapa pun, Siam ke. Tapi kiamat 3 aja. Yang ni Tuhan nak, kita nak cari ni. Kita duk kaum mana? Kita duk puak mana? Wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu semua pada hari kiamat ada 3 golongan je. Waktu ni parti pun tak ada lah. Hijau ke, biru ke, merah ke, oren ke, kuning ke, tak ada lah. Karut je, duk bergaduh, pusing. Tapi bila kiamat, 3. Siapa 3 golongan ni? Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka puak yang kanan
alangkah mulianya jika berada di puak yang kanan, kerana mereka itu bakal masuk syurga. Allah. Doakan ramai-ramai kita, Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Doa, Allahumma ij'alna min ashabil yamin. Ya Allah, kau jadikanlah kami daripada golongan yang menerima amalannya dengan tangan kanan. Sebab tu kita nak buat apa tangan kanan lah. Kecuali orang kidai tak boleh nak buat apa. Tapi kita nak buat apa semua kanan. Daripada kita lahir sampai kita dewasa, Nabi suruh semua benda kanan. Nak makan ke, nak tulis ke, benda baik ni semua kanan, benda tak baik kiri. Sebab mudah-mudahan di akhir akhirat nanti kita terima amalan kita dengan tangan kanan, dan kita masuk golongan kanan. Terusnya kita mudah pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan puak tangan kiri yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri, maka amatlah rugi mereka yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri. A'yadzan billah. Allahumma la taj'alna min ashabis shimal. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami daripada golongan orang yang menerima amalan dengan tangan kiri, ya Allah. Yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun, dan orang yang terdahulu dan orang-orang yang paling dahulu, mereka yang melakukan amalan daripada generasi-generasi yang awal. Ulaikal muqarrabun. As-sabiqun ini, mereka itulah orang yang paling dekat, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im. Mereka ni nanti masuk dalam syurga An-Na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau golongkanlah kami dan masukkanlah kami dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Rabb. Apa lagi kita nak? Apa lagi kita nak, tuan-tuan? Melainkan, ya Allah, kau terimalah amalan kami, berikanlah keredaan kepada kami, ya Allah, dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Kemudian Tuhan kata, thullatun minal awwalin, sekumpulan besar dari orang-orang yang terdahulu, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit daripada orang-orang yang datang kemudian. Yang banyak masuk syurga ni siapa dia? Generasi-generasi yang awal yang dapat menikmati syurga Allah ni siapa dia? Daripada golongan as-sabiqun, ialah mereka yang generasi awal. Yang generasi akhir kita ni sikit je yang dapat menikmati syurga Naim. Allahu Akbar. Siapa yang dapat masuk syurga Naim? Ala sururim maudunah. Mereka berada di atas takhta yang bertakhtakan emas dan permata yang indah. Dapat masuk syurga seronok. Allah. Muttaki'in 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar, berbaring di atas takhta-takhta yang saling berhadapan antara satu sama lain. Orang yang duduk dalam syurga ni, dia seronok lah. Kursi-kursi permainan ni Allah temukan mereka. So imam duduk tang ni, Bilal duduk tang ni, Siap duduk tang ni, makmum duduk tang ni, kan? Semua duduk berdepan, berseronok.
dengan nikmat Allah dalam syurga. Kemudian Allah kata, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Beredar di atas mereka itu, sambil dia orang duduk-duduk tu, tiba-tiba mari pelayan-pelayan ni, wildan, anak-anak muda, para pelayan datang melayan ni tetamu-tetamu Allah, penghuni-penghuni syurga. Allahu Akbar. Kita masuk hotel tuan-tuan, 5 star ke, ada orang jamu makan, orang layan kita, habis hati pun. Pelayan tu jamu kita, habis hati. Itu baru dunia sikit. Tapi kalau syurga Allah, luar biasa nikmatnya. Kemudian pula dah dilayan pula bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Diberikan pula dengan makanan-makanan, minuman ni, semua tu dengan abariq, teko-teko. Akwab, dia bukan bagi cawan-cawan biasa dah. Tu, yang teko-teko besar ni, yang besar-besar piala tu. Wa ka'sin, dan gelas-gelas mim ma'in. Gelas tu pula berisi arak. Mim ma'in, dari mata air. Syurga ni minum arak lah, tapi arak tu sama dengan tak sama lah. Arak tu memang arak yang naim, bukan arak yang dunia ni. Arak yang dunia ni pilanggak orang, kan, tabuh orang, bunuh orang. Ni arak dunia ni. Tapi arak syurga naim, kita merasai nikmat daripada minuman-minuman yang kita minum tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah naik kapal tak? Kapal yang apa tu, yang 5 star punya kapal, pernah naik tak? Star Cruise, Royal Caribbean. Tuan-tuan cuba pergi naik sekali ya. Kalau ada peluang lah lepas Covid ni, naik sekali. Rasa macam di syurga. Setengah orang dia tak berani nak pergi naik tu, sebab dia kata dalam tu macam-macam lah, orang pergi main apa tu, judi lah, perempuan lah apa. Tapi kita masa 2-3 tahun lepas, bukan 4-5 tahun dah, kita ubah suasana tu dalam kapal tu, suasana Islamik, macam orang nak pergi haji. Kan dulu-dulu 50-an, 60-an orang pergi haji naik kapal. Jadi dia ada suasana dia nak pergi haji tu. Dalam tu ibadah-ibadah. So kita buat dalam kapal tu dengan program ibadah. Solat jemaahnya, ada tahajud, qiyamul lailnya, baca Qurannya, ada solat tadaburnya. Pack lah. Tapi dalam suasana kapal 5 star, ada pelayan dia lah, kan, minum makanan dia sedap-sedap, boleh tukar, nak pergi nak makan western boleh, nak pergi makan ASEAN boleh, kata tukar nak pergi makan pizza, macam-macam lah, style Itali lah, apa kan, lasagna lah. Jadi siapa yang masuk kapal tu semua kata, ustaz rasa macam syurga. Dapat tengok pemandangan laut, indahan laut lah. Di apa tu, kita nak pergi Phuket kan, nak pergi Phuket Krabi tu, dia sepanjang tu satu suasana yang kita tak biasa tengok, ialah dengan laut saja berjalan, lepas tu diiringi dengan munajat kepada Allah waktu malam, lain. Di suasana tu lain. Saya tanya respon jemaah yang ikut saya ni, program ni, apa nama, ahli grup ya. Dia kata lain macam, aku rasa suasana tu Allah, kami tak tahajud, dia rasa macam lain daripada lain. Dia pun kata. Saya tanya pasal apa? Pasal duduk tengah laut. Duduk tengah laut, satu suasana lain lah, nyaman. Yang kedua, takut pada. Kalau kapal tu anytime tenggelam macam Titanic tu, dia kata kami tak ada siapa dah, serah pada Allah je lah. Suasana tu lah. Jadi program tu kita buat dah 5 tahun dah, saya ingat 5 tahun dah program. Bila PKP ni tak boleh nak buat balik lah. Itu pun dah rasa, sebahagian kita rasa macam dalam syurga dah. Bayangkan kalau Allah memberikan kita kenikmatan syurganya yang cukup luar biasa. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in.
Pasal apa yang dapat rasa nikmat syurga ni rasa seronok? Sebab kita tak pening kepala. Saya tanya orang duduk kapal tu, pasal apa saya rasa saya tak pening kepala? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Yang tidak merasa pening dalam syurga Allah ni, dia tak rasa pening. Tuan-tuan, bila tak rasa pening, nikmat tak hidup? Oh, nikmat tu, tak payah duduk pergi mana pun, duduk kat rumah pun tak pening kepala. Allah, nikmatnya hidup. Tapi kalau pening kepala, pergi mana pun serabut. Lagi pening. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Tak pening kepala. Itu nikmat orang yang berada dalam syurga Allah. Wa la yunzifun, dan tidak pula mereka hilang akal dan mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan mereka menikmati buah-buahan dari apa yang mereka ingini. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari jenis apa yang mereka ingini. Wa hurun 'ain, dan mereka mendapat bidadari yang bermata indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seakan-akan mutiara yang terpelihara baik. Jazaan bima kanu ya'malun, dan mereka mendapat balasan di atas apa yang mereka kerjakan. Dan antara satu lagi nikmat dalam syurga Allah, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Mereka tidak dengar dalam syurga tu orang membawang dalam syurga. Tak ada. Tahu membawang. Cakap merapu, cakap sia-sia, orang kutuk, tak ada. Siapa suruh kutuk-kutuk, tak ada. Rupanya antara azab hidup di dunia, orang kutuk kita, orang fitnah kita, orang caci kita, orang maki kita, itu antara azab di dunia. Tapi kalau kita sabar, kita berhadapan dengan semua itu dengan cara yang betul, ikut panduan Quran dan Sunnah, Allah bagi satu nikmat yang cukup besar. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Iaitu dalam syurga tu kita dah tak dengar orang membawang kat kita, cakap benda-benda sia-sia, cakap merapu, dan tidak pula boleh menimbulkan dosa. Melainkan dalam syurga Allah, illa qilan salaman salama. Semua duk sebut selamat, semua assalamualaikum, selamat, sihat nah. Itu saja perkataan yang baik-baik. Rupanya orang yang banyak sebut perkataan baik, dia adalah ciri-ciri ahli syurga. Kalau dia selalu doakan keselamatan pada kawan kita, dia selalu doakan kebaikan pada jiran dia, dia doakan kesihatan kepada ahli karya dia, ini ciri-ciri ahli syurga. Jadi inilah golongan, 3 golongan, tapi saya tak sempat nak cerita panjang lah. Lepas daripada ni baru Quran cerita tentang ashabul yamin, ya. Kemudiannya Tuhan pula cerita ashabul shimal. Yang Tuhan cerita detail dalam ayat ni adalah golongan as-sabiqun, nas-sabiqun. Jadi kalau diizinkan Allah, kita jumpa balik. Kalau doktor pengarah tanya balik sekolah masjid ni nak tajuk apa, tajuk ni juga. Kita sambung kuliah subuh, tajuk kiamat juga, daripada surah Al-Waqi'ah, Ashabul Yamin. Kita akan sambung pada Ashabul Yamin pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Wallahu waliyyut taufiq wassadad, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تفسير